Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak pelaksanaan Sistem Pendidikan Negara Abad 21 SPN 21, beberapa elemen pentaksiran pelajar telah diperkenalkan. Menurut Menteri Pendidikan, penilaian itu turut menarik minat global dan peralihan ke arah penilaian yang boleh memberikan ukuran pembelajaran pelajar yang lebih terperinci untuk penambahbaikan seluruh sistem pendidikan. Data penilaian pelajar yang boleh dipercayai dan sah dapat memberikan pemahaman tentang kaedah pembelajaran para pelajar. Yang berhormat Datin Seri Setia, Dr. Daeng Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh berucap demikian semasa majlis perasmian Konvensyen Pemimpin Sekolah kali kelima. Majlis berlangsung di Dewan Persidangan Bredex, Jerudong. As we continue to strive for effective educational leadership, our continuous effort to promote and sustain collective efficacy during the Head of Department's dialogue session is an effort I truly value. Collective efficacy is the shared belief that through collective action, we can influence student outcomes and increase achievement for all students. Majlis diteruskan dengan perasmian Garis Panduan Pembelajaran Teradun MOE-TV dan Sistem Pengurusan Sumber Digital DRMS. This morning, I'm going to challenge the way that we think about assessment. Profesor Geoff Masters, Ketua Pegawai Eksekutif Majlis Penyelidikan Pendidikan Australia, dalam ucap utamanya antara lain menyentuh peranan pemimpin dan guru sekolah adalah untuk menambah baik dan menggunakan penilaian pelajar mereka. Konvensyen selama 2 hari ini sebagai wadah bagi pemimpin-pemimpin sekolah dan pengubal sistem pendidikan untuk berkongsi dan meneroka strategi baharu, inisiatif dan kemahiran yang dapat memberikan impak kepada pembelajaran pelajar. Sistematik kesepaduan perlu dimantapkan dalam kementerian dengan rakan strategik melalui sokongan dan penglibatan yang kokoh dan mampan. Ia antara matlamat sesi dialog ketua-ketua jabatan bersama pemimpin sekolah. Sesi dialog petang kemarin berlangsung di Dewan Persidangan Bredex, Jerudong. Hadir Dr. Syamsiah Zuraini Kancanawati binti Haji Tajuddin, Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan. Sesi dialog dipengerusikan oleh Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Setiausaha Tetap Pendidikan Teras Kementerian Pendidikan dan Dr. Chen Wei Ke, Timbalan Setiausaha Tetap Pengajian Tinggi Kementerian Pendidikan. Sesi dialog tersebut juga bertujuan meningkatkan accountability bersama antara jabatan dan sekolah untuk kualiti pelaksanaan inisiatif Kementerian Pendidikan. Usaha meningkatkan taraf kebersihan negara Brunei Darussalam khususnya di kawasan awam seperti jalan raya, taman atau kawasan luar bangunan giat dilaksanakan dalam menjadikan negara ini sebagai sebuah negara yang bersih dan selamat melalui penggunaan mesin teknologi penyedutan sampah pepejal dan daun-daun kering serta mesin khas pemotong rumput moden. Usaha tersebut dijangka dapat dilaksanakan. Dalam pembentangan mengenai mesin teknologi penyedutan sampah pepejal dan daun-daun kering serta mesin khas pemotongan rumput moden, penggunaan mesin tersebut dapat membantu dan mengurangkan risiko bahaya bekerja di kawasan-kawasan tertentu. Sesi pembentangan yang diadakan di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanah Bolkiah di ibu negara itu dihadiri oleh Daeng Hajah Martinah binti Haji Tamit, Pengarah Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi. Unified National Networks UNN secara berterusan menjalankan pelbagai program untuk membina dan memodernkan infrastruktur ICT di negara ini selaras dengan wawasan Brunei 2035. Usaha tersebut adalah bagi memastikan
akses perkhidmatan telekomunikasi berkelajuan tinggi selain menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai negara pintar. Atas kejayaan dan pencapaian yang dicapai sejak penubuhannya pada tahun 2018, UNN telah diberi penghormatan dalam kalangan syarikat telekomunikasi dan ICT yang cemerlang sebagai syarikat telekom terbaik 2023 pada Majlis Anugerah Telekom Asia yang diadakan di Singapura pada 6 April lalu. Akreditasi daripada Global Business Outlook dan ASEAN Telecom dan pensijilan yang diterima adalah penanda aras yang mengesahkan strategi dan program UNN dalam menyokong cita-cita negara untuk pendigitalan dan inisiatif Wawasan Brunei 2035. Bagi memeriahkan lagi sambutan Hari Raya Aidilfitri, Takmir Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Ratai mengadakan pertandingan cucul di rumah-rumah kediaman bagi penduduk Kampung Ratai. Pelbagai konsep dipamerkan bagi menunjukkan bakat masing-masing. Pemasangan cucul bukan hanya dipasang di rumah-rumah kediaman, namun juga dipasang di taman halaman rumah bagi menyinari malam Hari Raya. Melalui pertandingan tersebut, ia dihasrat bukan sahaja memeriahkan suasana sambutan Hari Raya, malah mengekalkan budaya yang dipraktikkan sejak dahulu lagi. Penilaian bagi bercucul ini kami mengambil daripada segi kebanyakan cucul itu dan bermacam-macam jenis cucul. Ada menggunakan elektrik, ada menggunakan minyak tanah juga. Itulah yang poin kami yang banyak yang menggunakan elektrik inilah yang kami lihat dari segi perhakiman. Pendaftaran peperiksaan Brunei Cambridge bagi GCE peringkat O, ASA dan IGCSE bagi bulan Oktober-November 2023 akan dibukakan bermula hari ini sehingga hari Sabtu 17 Jun 2023. Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Peperiksaan dalam siaran akhbarnya memaklumkan borang pendaftaran dan keterangan lanjut boleh diperoleh melalui kaunter Jabatan Peperiksaan di Pusat Perkhidmatan setempat Kementerian Pendidikan semasa waktu pejabat atau memuat turun borang dan maklumat mengenai mata pelajaran yang ditawarkan serta surat pemberitahuan di laman sesawang Kementerian Pendidikan di www.moi.gov.bn. Borang pendaftaran yang telah lengkap beserta dokumen hendaklah dikembalikan ke kaunter Jabatan Peperiksaan di Pusat Perkhidmatan setempat Kementerian Pendidikan tidak lewat pada hari Sabtu 17 Jun 2023. Tayangan filem pendek Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Brunei Darussalam UBD diadakan baru-baru ini. Pada tayangan tersebut, 30 filem pendek dari pelbagai genre dipertontonkan. Tayangan filem pendek ini mengumpulkan hasil karya seni institusi pendidikan tinggi seluruh negara. 21 filem pendek dihasilkan oleh mahasiswa Fakulti Sastra dan Sains Sosial dan Program Industri Kreatif UBD. 7 filem pendek hasil para penuntut Mahakarya Institute of the Arts Asia dan 2 lagi filem pendek dari College Cosmopolitan. Antarabangsa, inflasi semakin pulih dengan cepat di negara-negara termasuk Indonesia, tetapi pembuat dasar perlu mempertimbangkan pelbagai faktor yang mendorong perubahan harga selepas kenaikan pesat tahun lalu. Bercakap di luar mesyuarat tahunan Bank Pembangunan Asia di Incheon, Korea Selatan, Menteri Kawangan Indonesia Sri Mulyani Indrawati berkata, ekonomi Indonesia berada di landasan pemulihan yang kokoh apabila rancangan daripada pembukaan semula China dan sektor domestik yang kokoh mengimbangi faktor penurunan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Kedua-dua Bank Pembangunan Asia dan Asia Infrastructure Investment Bank
yang disokong oleh China boleh memainkan peranan untuk melengkapkan operasi masing-masing dalam membantu pembangunan rantau ini. Climate change, that is the carbon tax. So these are all the performance as well as deliverable. Setiausaha Pertahanan Amerika Syarikat Lloyd Austin berikrar untuk terus komited mempertahankan Filipina ketika dia mengalu-alukan Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. ke Pentagon. Komen Austin dibuat ketika Amerika Syarikat memperbaharui ikrarnya untuk menyokong Filipina dalam menghadapi masalah pengawal pantai China di Laut China Selatan. Filipina menuduh pengawal pantai China melakukan tindakan membimbangkan di Laut China Selatan dalam satu lagi konfrontasi maritim antara kedua-dua negara. Filipina dan Amerika Syarikat mengesahkan hubungan keselamatan yang sudah lama terjalin yang menandakan pemulihan dramatik dalam hubungan kedua-dua negara. Lebih 2,000 banduan mendapat pengampunan daripada kerajaan tentera Myanmar, antaranya termasuk seorang wartawan dan beberapa tahanan politik. Televisyen setempat berkata, banduan diampunkan bagaimanapun diberi amaran akan ditangkap semula dan diberi hukuman tambahan jika melakukan kesalahan semula. Sejak menggulingkan kerajaan yang dipilih pada 2021, tentera Myanmar telah menahan beribu-ribu penentang. Menurut Kumpulan Hak Asasi Manusia, mengundang kecaman global dan Sekatan Barat, sekurang-kurangnya 17,000 orang ditahan. Tentera berkata ia memerangi mereka yang berniat untuk memusnahkan negara. Presiden Iran Ibrahim Raisi berada di Damsyik bagi mengadakan perbincangan dengan rakan sejawatannya dari Syria Bashar al-Assad. Media kerajaan Syria melaporkan ia merupakan lawatan pertama pemimpin Iran sejak perang tercetus di Syria pada 2011. Dengan sokongan ketenteraan dan ekonomi dari kedua-dua Iran dan Rusia, Tuan Assad menguasai semula sebahagian besar Syria daripada kumpulan penentang yang disokong oleh negara-negara serantau yang kini berusaha mencari dialog dengannya. Lawatan Tuan Raisi diadakan ketika Iran dan Arab Saudi membina semula hubungan. Media kerajaan Syria berkata beberapa perjanjian akan ditandatangani semasa lawatan 2 hari itu. اگر مبانی و اصول از بین بروند قابل باشد ایران بر مبانی و اصول امام. Serangan udara masih kedengaran di Khartoum, satu lagi pelanggaran genjatan senjata di Sudan, walaupun pihak yang bertikai bersetuju dengan genjatan senjata 7 hari baharu mulai hari ini, menjejaskan peluang untuk genjatan senjata yang berkekalan yang akan membantu mengurangkan krisis kemanusiaan. Ketua Bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu Martin Griffiths tiba di Pelabuhan Sudan untuk menegaskan semula komitmennya kepada rakyat Sudan. Jurucakapnya berkata, menambah baik akses kemanusiaan melalui jaminan laluan selamat akan menjadi keutamaan. Konflik itu telah mewujudkan krisis kemanusiaan dengan kira-kira 100,000 orang terpaksa melarikan diri dengan sedikit makanan atau air ke negara jiran. Perjanjian genjatan senjata sebelum ini antara tentera dan pasukan separa tentera mencetuskan konflik besar-besaran pada pertengahan April tetapi tiada yang dipatuhi sepenuhnya. Sukan, 56 kontingen negara Brunei Darussalam berlepas kemarin ke Phnom Penh, Kemboja bagi menyertai kejohanan Sukan Asia Tenggara Sukan C ke-32 yang akan berlangsung pada 5 hingga 17 Mei ini. Berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei bagi mengucapkan selamat belayar Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad
Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Antara sukan yang akan disertai termasuk e-sport, renang, bilat, karate, pencak silat dan petong. Kontingen negara diketuai oleh Dayang Zainab binti Haji Morshidi, pemangku pengarah pembangunan belia dan sukan, selaku chef di mission. Harapan kita adalah atlet-atlet kita yang telah mengadakan latihan intensif, mereka bersedia untuk memberikan persaingan yang hebat dan memberikan yang terbaik demi untuk mencapai kejayaan. Majlis mengalu-alukan pasukan Sukan C diadakan di perkarangan Stadium Kebangsaan Morodok Techo, Kemboja. Kesemua 11 negara Asia Tenggara yang merupakan ahli kepada SEA Games Federation menyertai upacara tersebut dengan menaikkan bendera kebangsaan masing-masing mengikut giliran dan pertukaran cenderahati dengan Tuan Yang Terutama Dr. Tong Kon, Menteri Pelancongan Kemboja selaku Presiden Jawatankuasa Olimpik Kebangsaan Kemboja dan Naib Presiden Tetap Jawatankuasa Penganjuran Sukan C Kemboja.